Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, macam mana kita nak mulakan Google Classroom? Tak tahu nak mulakan macam mana? Susah? Complicated? Okey, jom saya tunjukkan satu persatu macam mana kita nak mulakan kita punya Google Classroom. Step pertama, kita buka akaun Gmail. Semua orang ada akaun Gmail kan? Okey, buka je akaun Gmail. Okey. So, Google Classroom tu dia ada dekat sebelah kanan Google Apps. Klik dekat sini. Scrollkan ke bawah. Dah jumpa dah Google Classroom. Okey, klik sahaja Google Classroom. Okey, so macam saya dah buat banyak kelas dah. Okey, so bagi kawan-kawan yang belum buat lagi, belum guna lagi Google Classroom, first time nak guna Google Classroom, sorry tergagap-gagap dah. So kat sini dia akan kosong lah. Okey, dia akan kosong. So macam mana nak buat? Okey, kita sebagai seorang cikgu, as a teacher, as a educator, kita akan create kita punya kelas dulu. Okey, so cara nak create kelas adalah sebelah kanan atas ada butang tambah. So kita just klik dekat sini. Dan ada dua function akan keluar. Yang pertama adalah join class dan yang kedua adalah create class. Join class ni biasanya untuk student lah. Dan ini untuk cikgu. So cikgu akan create class, lepas tu student akan join class tersebut. Ataupun kita pergi mana-mana bengkel education, dia orang ada buat Google Classroom punya kelas, so kita akan join melalui join class. Okay, so kita sebagai cikgu nak buat untuk student kita dulu. So kita klik button create class. Kita baca, okey, tick dan lepas tu continue. Okey. So dekat sini nama kelas, okey, nak letak nama kelas apa? Contoh saya letak kelas 3 Mawar Berduri. Okey, section nak letak apa form 3. Okey, subjek katakan matematik. Okey, bilik katakan kelas dia dekat mana? Blok A. So kita create. Okey, tunggu sekejap. Okey, so dah siap dah. Kita ada dah kita punya kelas. Nama dia Mawar Berduri Form 3. Okey, macam mana kita nak minta pelajar kita join kelas kita? Okey, so ni kita tengok people dekat sini. People kat sini sekarang masih kosong lah. Ada cikgu sahaja, student belum ada. So macam mana kita nak add dia orang? Okey, cara nak add. Okey, kat sini dekat sebelah kiri dia ada class code. So kita boleh paparkan pada pelajar class code ini. Ataupun kita just copy class code ini dan juga paste dekat dalam WhatsApp group. Kita send je dekat WhatsApp, so pelajar boleh join. Macam mana pelajar nak join? Sama juga, dia boleh pergi dekat Google Classroom, pergi dekat Gmail dia orang, buka Google Classroom dan juga join. Ataupun boleh juga download apps Google Classroom. So ini kod untuk join kelas cikgu. Ataupun cikgu boleh add student tu. Okay, so klik dekat people, lepas tu tambah. Okay, tambah. Kita type je nama student tu. Kalau student tu ada email dengan kita, dia akan terus masuk lah. Contoh, saya type nama Nadia. Okay, so saya just masuk je nama dia. Okay, invite. Dan dia akan terima invitation ni dan dia akan accept. Okay, katakan kelas tu ada lebih daripada seorang cikgu. Okey, tadi kita buat subjek matematik kan. Mungkin kita nak share bahan matematik form 3 ni. Form 3 ada 5 kelas. So 5 kelas ada 3 orang cikgu yang ajar. So kita nak share bahan yang sama. Jadi kita just klik je tambah dan kita cari nama cikgu tu. Contoh saya letaklah nama cikgu. Okey, kawan-kawan kita just masuk je. Okey, sudah ada cikgu dekat sini. Jadi nak share bahan ke apa ke untuk cikgu form 3 matematik senang. Satu Google Classroom sahaja. Okey, so settle part yang pertama, macam mana nak masukkan student. Okey, saya nak tunjukkan kelas yang saya dah buat.
Okey, ini antara kelas yang saya dah buat, F2T6, F1P3. Okey, nampak tak kita boleh letak gambar student kita dekat sini. Jadi kita boleh ingat kalau kelas ni, oh ni budak-budak dia. Okey, kita kan tak ingat nama student ramai-ramai. Okey, contoh saya buka kelas B2T9. Okey, so saya tahu ni pelajar-pelajar saya. Dan ini posting-posting yang saya dah buat. Okey, saya kongsikan link-link. Okay, saya share information dekat sini. Saya bagi nota dekat sini. Saya bagi exercise. Saya bagi past year question dekat sini. Okay, dan juga set time untuk consultation semua saya share dekat sini lah. Okay, kalau kita tengok lagi F2T10. Okay, F2T10. So ini pelajar-pelajarnya. Sama juga saya share apa saja maklumat saya masuk dekat sini. So kelebihan dia adalah kalau dekat WhatsApp group biasanya pelajar akan delete history tu semua dibuang, kadang-kadang termiss. Tapi kalau Google Classroom, contohnya lah kita dah post banyak duduk kat bawah sekali. Contoh benda tu dah ke bawah dah. Okay, kita nak up lagi sekali. So kita just klik dekat sini, kita just move to top. So dia akan ada di bahagian atas. Jadi maklumat tu tak akan hilang. Dan setiap kali kita post, pelajar akan menerima notification dekat dia orang punya smartphone. Okay, alright. So dah nampak dia punya flow dia. Kita tengok dekat sini tadi, stream ni adalah kelas. Okay, yang classwork ni adalah tugasan yang diberi. Ini antara task-task yang saya bagi. Okey, kita kembali kepada kelas yang kita baru cipta tadi, 3 mawar berduri. Okey, yang pertama macam mana kita nak upload gambar dekat sini. Okey, you boleh change theme ni. Kalau tak nak letak gambar, boleh pilih theme. Ada banyak theme. So tadi kita buat kelas Max. Jadi kita boleh pilih lah mana-mana yang sesuai. Okey, so kita just select je. Okey, kalau nak upload gambar student kelas kita, just pilihlah dekat komputer kita gambar kelas. Okey, pilihlah. Saya tak ada dekat sini gambar. Boleh pilih gambar kelas. Oh, tak ada. Okey, so bolehlah pilih mana-mana gambar sendiri ya. Saya tak puas hati nak cari juga. Contohlah saya ambil je gambar ni. Okey, so ambil gambar pelajar-pelajar, masuk dekat sini. Gambar, okey, so pastikan gambar tu mesti 800 pixel dan kali 200 pixel tinggi ya. Okey. Okey, sekarang macam mana nak buat posting? So ni kosong kat sini. Kita just type je dekat sini. Type je dekat sini. Okey. Hai semua. Okey, sila buat latihan yang disediakan. Okey, lepas tu kita nak attach bahan tersebut. Okey, so kita nak attach, katakan bahan tu kita dah buat dalam PowerPoint ke dalam Word ke, kita just add dekat sini. Okey, add, dan bahan tu kelebihan dia pakai Google Classroom tu, kita boleh add daripada mana-mana. Sama ada daripada kita punya Google Drive, kita ada link, kita ada file, kita ada YouTube, kita just add saja dekat sini. Okey, so contoh bahan tu ada dekat Google Drive. So kita just pergi je dekat kita punya Google Drive. Lepas tu kita ambil lah mana-mana. Okey, kalau bukan yang dekat recent ni, mungkin nak pergi dekat My Google Drive, just pergi je. Pergi je. Contoh saya ambil saya punya sesi yang terbaru, semester 2. Ada exercise exercise tutor. Okey, exercise tutor. Ini saya punya exercise. So saya just add sahaja. Okey, dan saya post. Okey, so pelajar akan terimalah exercise ni dan dia boleh buka. Okey, ini exercise. Alright. Itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, katakan kita nak bagi exercise ni sebagai tugasan, sebagai assignment. Okey, so kalau sebagai assignment, kita pergi kepada classwork. Okey, kita create. Ada assignment, ada quiz, ada question, ada material. So kita katakan kita
nak buat material dulu kita nak share bahan dengan student. So kita just plus, lepas tu pergi dekat material. Okey, lepas tu apa bahan yang kita nak share? Contohnya past year question. Past year question. Okay, so descriptionnya apa? Mungkin mulai daripada tahun 2011 hingga 2019. Okay, tulislah apa-apa description. Ataupun nak bagi tahu past year question daripada college-college lain dan sebagainya. Okay, so macam mana kita nak tambah? Dia ada dua option. Sama ada kita nak create bahan tu sendiri. Sama ada Google Doc, Google Slide, Google Sheet. Ataupun kita dah ada. Biasanya kita dah ada lah. Okay, so kita just add dekat sini. Terpulang nak ambil yang mana, nak attach yang mana. Contoh saya ambil file lah. Tadi dah pergi Google Drive, so saya ambil file pula. Okay, so ambil file. Kita kena upload lah file tu kalau ada dekat komputer. Okay, contoh yang ni saya ambil 2019. Saya ambil KMK lah contohnya. So saya just open je, upload sahaja. Okay, so dah upload dah. Okay, bila dah upload, kita kena klik kanan ni ada post. Okay, kita post. So, kita tengok dekat kelas kita. Okay, dekat kelas kita dah ada dah. Cikgu Milali post a new material past year question. So, pelajar akan klik dekat sini dan dia jumpa soalan yang telah di-share tadi. Okay, seterusnya, apa lagi kita nak buat dengan pelajar kita ni? Okay, ada banyak tadi create assignment, quiz assignment, konsep dia lebih kurang sama. Ataupun kita nak buat soalan, material tadi, bahan tadi tadi saya share apa ya, bahan kan. Okay, sekarang kita nak buat assignment. Macam mana nak hantar assignment dekat pelajar, nak pastikan dia buat dan kita nak bagi markah. Lepas tu kalau siapa yang hantar, yang tak hantar, yang lambat, kita boleh trace. Ini yang best. Okay, so kita create assignment. Create assignment, tajuk dia contoh kita sebab musim PKP, so kita buat PKP task 1. Okay, instruction answers all questions. Okay, lepas tu kita boleh nak buat yang baru boleh, ataupun nak add boleh. Contohlah kita buat baru buat baru Google Doc. Okay, kita bagi exercise dekat sini. Okay, kalau dah ada, kita just upload je lah Google Doc. Okay, question 1. Okay, fill in the blank. Okay, lepas tu kita buatlah soalan kat sini. Okay, dah buat soalan kat sini, dah siap. Okay, dah settle. Okay, kita just close. Okay, got it. Okay, so nampak dah ni, dah ada dah. Okay, dah ada dah. So, student can view. Okay, so bila kita buat soalan, takut student edit kan. Kita bagi 5 soalan, nanti student edit tinggal 1 je. So, kita boleh pilih sama ada student can edit the file ataupun student view sahaja. Okay, dia jawab. Okay, so terpulang. Mungkin ada certain question nak kena student edit dekat situ terus. Okay, so dah siap kat sini. Sekarang markah kita nak bagi kat mana? Sini. Sini point dia. Okay, sama ada kita nak bagi markah dia per 50. Okay, lepas tu nak bagi pada siapa? Adakah semua student ataupun student-student tertentu sahaja? Okay, lepas tu due date. Okay, contoh kita bagi hari ni, kita letak due date katakan esok 6 hari bulan, semua kena hantar. Masa pukul berapa? Okay, selewat-lewatnya pukul 5 petang contohnya. Okay, so kita letak kat situ. Jadi, siapa yang hantar selepas tarikh dan masa ni, dia akan consider lambat. Okay, so topik kita just create lah topik apa-apa. Okay, max 1. Okay, rubrik kalau ada nak tambah kriteria rubrik, contoh nak dapat markah, nak dapat grade yang tinggi, apa macam mana dia punya rubrik, just tambah dekat sini. Okay, so dah settle, kita just assign sahaja. Okay, kita assign sahaja. So, kita dah hantar tugasan itu kepada pelajar. Okay, so pelajar kena login dan dia akan terima tugasan tu. Okay, saya tunjukkan macam mana latihan yang saya telah buat dekat kelas saya. Okay, saya ambil F1P3. Okay, classwork. Okay, test 2. Okay, test 2. Okay, ini tugasan yang saya bagi. Okay, ini contoh. Ini contoh.
ataupun saya ambil test 1 lah. Okey, test 1 contoh. Okey, saya dah terima 25 orang yang hantar, yang tak hantar tak ada, kosong. Okey, tapi untuk test tu ada 2 yang dah ditanda, 3 assign, 20 yang kita hantar, 3 je yang pulang balik. Okey, kita tengok macam mana cara kita terima. Okey, so bila kita pergi kat sini, saya patah balik. Okey, kan kita dah hantar assignment tadi dekat pelajar, classwork. Okey, kita just klik saja dekat test yang kita nak tengok, lepas tu view assignment. Okey, view assignment nampak kita terima kat sini. Okey, so contoh Aisyah, kita buka. Okey, kita buka assignment dia. Okey, kita baca. Kalau dalam Google Doc dia boleh mark lah. Okey, lepas tu kita boleh juga nak komen. Contoh kat mana dia salah. Okey, kat mana dia salah kita boleh tambah komen. Letak je komen kat sini. Okey, tambah komen. Ni komen. Okey, tambah komen. Okey, error atau kita cakaplah syntax error. Okey, komen. So kita boleh komen dekat situ. Okey, seterusnya. Okey, kita boleh bagi markah. Contoh markah dia 80. Okey, lepas tu kita nak komen apa dekat sini. Okay, improve apa-apalah. Okey, lepas tu kita post dekat dia. Okey, dan kita kalau perlu return, katakan tak okey, kita return balik dekat student tu. Okey, untuk dia buat balik. Okey, so settle untuk student yang pertama. Okey, so macam mana kita nak tahu ni 3 assign. Okey, ini kita dah hantar tapi dia tak pulang balik. 3 orang ni missing. Mungkin dah tukar kelas, dah pindah. Okey, yang dah mark kita boleh check, kita dah semak berapa orang semua. So dah ada dekat sini. Okey, so markah semua keluar. So kita boleh tengok siapa yang assign. Okey, siapa yang tak assign. Kalau yang lewat, dia akan tulis dekat sini lewat. Okey. Okey, so kita pergi balik kelas kita. Okey, apa lagi yang cikgu nak tahu tentang Google Classroom? Setakat hari ni saya share yang ini dulu. So kalau ada cikgu-cikgu nak tanya atau nak minta apa-apa lagi idea untuk Google Classroom, boleh komen. So nanti saya akan tengok dan saya akan buat video atas permintaan yang cikgu-cikgu nak tahulah. Okey, so setakat sini dulu hari ni. Terima kasih. Jangan lupa mulakan Google Classroom anda hari ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.